Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sesi soal jawab Sabtu 29 Mei 2021. Soalan kita ikut soalan awal lah. Soalan dia, mana lebih afdal menjalankan korban di negara sendiri atau di luar negara? Sebab di luar negara harganya lebih murah dan ramai orang miskin berbanding dengan di Malaysia. Menarik soalan ini. Para jemaah sekalian, kita kena faham konsep korban dan sunnah melakukan amalan korban. Atau korban ni sekadar kita sembelih je, kemudian lepas gitu je daging, ataupun ada dia punya syarat-syarat, dia punya sunnah yang patut dilakukan. Terdapat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita waktu di Madinah berkorban beberapa kali. Dhaha kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi kita SAW berkorban dengan 2 ekor kibas yang besar, yang bertanduk, yang warna putih, maknanya yang comel. Bukannya kibas atau biri-biri yang murah-murah lah, cantik. Nabi sembelih dengan tangan yang mulia. Nabi kita bertakbir menyaksikan perkara yang tersebut. Maka kita mengatakan afdal, yang terbaiknya kita lakukan korban di mana kita berhari raya. Kita hari raya di kampung, kita buat di kampung. Buat hari raya di bandar, buat di bandar. Dia kata tak boleh, harga mahal di Malaysia. Nama dia pun berkorban. Tajuk dia nama korban. Kalau korban, orang tak kata saya berkorban dengan sembelih ayam. Tak ada. Kita berkorban sembelih seekor lembu, ya, seekor unta, seekor kambing. Mahal sikit pun, alhamdulillah rezeki kita ada. Jangan duk fikir hak murah. Kita dengan Allah berkira sangat. Waktu nak beli beg tak kira, nak pakai yang mahal-mahal. Tapi waktu berkorban ibadat, kita cari yang murah. Namun begitu, saya ambil jalan pendekatan, jalan tengah. Tak salah tuan-tuan nak korban di luar negara. Sebab sahabat-sahabat yang kita pergi sana ke Myanmar, ke negeri-negeri yang agak susah. Ada yang mengatakan orang sana tak makan daging setahun dah Ustaz. Tunggu korban tahun ni. Kita kata begini, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan, beli seekor kambing, letak di tempat kita, ataupun satu bahagian daripada lembu. Tetapi untuk luar negara yang murah-murah, 250 ke berapa, kita bayar. Orang mari kutip derma, nak sembelih di mana? Di Myanmar. Berapa? 300, silakan. Yang ni nak hantar ke Kamboja, hantar. Yang ni hantar ke Somalia contohnya. Yang ni hantar ke mana? Nak korban di Mekah contohnya. Tapi hantarlah mana-mana pun, kalau ada kemampuan, bagi. Lagi banyak, lagi bagus. Cuma yang saya nak kempen, mesti kita kena ihya sunnatul udhiyah di tempat kita berhari raya. Ada orang timbul, bila saya tulis afdal berkorban di tempat sendiri, ada orang kata tahun ni PKP, sukar untuk kita buat. Masjid tak mau, itu tak mau. Maka pengalaman saya duduk di negara Arab, tak payah tuan-tuan. Orang Arab dia beli kambing, dia sembelih dalam rumah dia, ya. Kita pun masa PKP, kita dalam satu family keluarga kita, seekor kambing, kita sembelih. Tak perlu panggil orang ramai-ramai, tak ada berkumpul-kumpul. Yang duduk dalam rumah kita buat. Kita tak pandai Ustaz nak sembelih. Jemputlah seorang mari, imam ke siapa ke yang dalam kampung kita yang boleh, kalau boleh tolong sembelih. Kemudian kita lapor anak-anak kita. Lama Ustaz, 1 pagi. Nak pergi ke mana pun tak boleh. Hari raya zaman PKP ni baik kita berkorban. Alhamdulillah, kita masak daging, kita hantar ke jiran-jiran kalau dibenarkan ikut SOP. Kalau tak benar, kita simpan, kita makan sama kita, tunggu lepas SOP kita bagi. Maka kalau saya kata, eloknya korban di tempat kita berhari raya, dan elok juga kita hantar korban-korban di tempat mana-mana orang yang susah.
Tapi jangan matikan sunnah korban di tempat sendiri. Itu yang penting. Jangan sampai mati sunnah korban di tempat sendiri. Sebab itulah sahabat-sahabat kita ni, ejen-ejen korban ni macam-macam. Saya tengok dia punya iklan guna selebriti tu selebriti ni untuk nak meraihkan. Dan mereka tidak cerita afdal tuan korban di tempat sendiri. Tak ada duk cerita sana sini. Kita mengatakan korban itu ibadat, ada sunnahnya, ada SOP-nya yang tersendiri. Jangan main sentimen saja. Oh, kena orang sana tak makan daging banyak tahun dah. Dah hantarlah sedekah-sedekah lain. Banyak lagi. Jangan matikan sunnah di tempat sendiri. Baik, saya ada daging akikah. Boleh dibagi macam daging kurban? Ya, boleh dibagi macam daging kurban. Dan kalau mengikut dalam kitab fiqh kita, elok kita masak, kita bagi. Kita masak, sama ada kita panggil orang datang rumah kita ataupun kita pergi bagi kepada jiran, tetangga, keluarga, boleh. Kan? Adapun nak bagi daging mentah juga boleh. Para ulama mengatakan al-amru fi wasi', perkara ini ada keluasannya dalam syarak. Tapi dia sudah afdal kita masak daging akikah. Ada lagi peraturan dalam fiqh kata masak tu kena manis, buat gula kuzi, sebab nak suruh daging anak kita ni jadi orang yang berakhlaknya manis, yang baik. Kita kata itu dalam masalah korban, masalah akikah. Baiklah para jemaah sekalian. Daging akikah juga kita bekukan. Kalaulah contohnya zaman sekarang ni, PKP ni, tak boleh nak bagi mana-mana, kita sembelih je, kita bekukan dulu. Nanti bila habis PKP, kita pergi bagi pada orang atau kita masak panggil orang, boleh je. Dalam masalah ini luas. Yang penting utamakan waktu sembelih dia pada hari yang ke-7. Ini tidak ni hari ke-7 panggil orang cukup jambul, kemudian bagi ayam. Mana kambing? Tak sempat nak tangkap. Orang Kelantan kata tak ada igak. Apa gurau macam ni? Kita tak boleh gurau macam tu. Baik, selesai masalah. Beri kepada fakir miskin, selepas pada itu bolehlah. Sebab peringkat awal Islam, daging korban tidak dibenarkan. Tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Sebab masa itu susah. Kemudian apabila Islam telah datang, ramai orang berkorban, daging sudah banyak, maka Nabi kata kulu waddakhiru. Boleh makan dan boleh simpan. Bagi lambat-lambat sikit pun boleh. Alhamdulillah. Apakah soalan seterusnya daripada saudara Rashid, apakah amalan lepas subuh? Baca Quran ke dengar kuliah? Saya rasa kita dah jawab dalam minggu lepas ni. Jawabnya, kita kalau ada kuliah, kita dengar. Sebab baca Quran, dia ada waktu lebih luas daripada waktu ini. Cuma, seafdalnya, selepas solat subuh, kita baca zikir pagi petang. Ni zikir pagi petang ni kena baca selepas solat subuh. Selepas solat subuh kita zikir pagi. Kemudian kita zikir lepas solat. Kemudian kita masuk pada zikir pagi. Itu waktu. Terbaiknya zikir pagi ni kita tamat bila? Kita tamatkan sebelum terbit matahari. Itu terbaik. Tak sempat? Tak apa, teruskan. Selepas terbit matahari, waktu duha, boleh lagi zikir pagi. Tapi jangan sampai zuhur. Itu zikir zuhur nama dia, bukan zikir pagi. Jadi kita dengar. Kalau kita boleh sambil dengar, kita zikir, lagi baik. Kita pegang. Kan dalam perisai Muslim kita ada zikir pagi. Saya dalam aplikasi handphone kita sudah ada, kita buka. Tak perlulah kita duduk kuat-kuat baca. Kan? Kita buka, kemudian kita zikir. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Zikir yang PDF ni saya dah bagi kepada jemaah. Boleh ambil di Facebook. Dan juga boleh ambil di dalam grup kita, insya-Allah. Soalan lagi. Apakah zikir terbaik amalan muslimat selepas subuh? Jawabnya zikir waktu pagi. Zikir waktu pagi ni, muslimat yang uzur dibenarkan baca. Walaupun ada ayatul kursi, walaupun ada beberapa ayat yang lain, tapi kita letak di bawah kategori zikir pagi, zikir petang, maka puan dibenarkan untuk baca. Jangan duk baca yang pelik-pelik ke. Ni orang duk sebar poster-poster yang pelik-pelik, baca tu baca ni. Kita kata utamakan amalan kita ini, baca yang lebih baik,
iaitulah maksur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdosakah isteri mohon cerai dari suami yang berpoligami tapi tak adil? Setelah 20 tahun poligami, ini sukar untuk saya nak jawab ni. Sebab masalah adil tak adil tu, kita kena tengok dua kategori. Satu, keadilan dari sudut pembahagian masa. Keadilan dari sudut nafkah. Itu memang kena jelas. Tapi dari sudut orang panggil love, hope ni, hope itu mungkin berbeza lah. Macam kita juga, kereta yang baru beli dengan kereta yang lama mungkin sedikit berbeza. Tapi kena jaga dua-dua. Kena tak di bawah, sama-sama letak bawah garah. Kena basuh, kena bersih, minyak kena cukup. Maka kalaulah berlaku tidak adil, saya nasihatkan kepada puan supaya bawa kes ini ke mahkamah. Mahkamah syariah yang berdekatan, baru kita tahu adil ke tak adil. Kalau saya nak bagi sini, sukar. Baik, muslimat, mana lebih baik menuntut ilmu luar rumah sedangkan ilmu boleh dipelajari secara online semasa semasa tak ada COVID. Semasa ada COVID ni, muslimat ke muslimin sama je, kan? Kita mengatakan tengok keadaan. Kalau muslimat itu sudah berumur dan dia keluar pergi belajar dengan selamat, tidak ada masalah, maka kita kata boleh pergi majlis ilmu. Tapi kalaulah pergi itu dalam keadaan yang tidak begitu selamat, malam-malam contohnya majlis ilmu selepas Isya, jadi eloklah dia belajar secara online. Contohnya selepas kuliah subuh, kuliah duha di masjid, kuliah maghrib, nak tunggu Isya. Jadi alhamdulillah tidak menjadi masalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita melarang wanita pergi ke majlis ilmu, ke masjid. Naam. Baik. Macam mana kita nak memohon ampun kepada ibu bapa dan suami yang sudah meninggal dunia? Kita nak minta ampun, tak ada masa dah lah. Ni setengah orang ni bila suami dia mati, dia cium daripada ujung kaki ke ujung rambut. Kata buat apa, dia sudah mati. Kita nak cium suami, nak minta maaf waktu hidup, bukan tunggu dia mati. Tunggu dia mati tak ada peluang lagi nak kita minta maaf. Sekarang kita minta maaf. Nak minta maaf tak payahlah pacok kamera depan tu, ala cium tangan, masuk Facebook. Ini semua ni apa ni, lakonan-lakonan belaka tu. Itu semua lakonan. Habis maaf lah, kita minta dalam rumah kita lah, tak perlulah tunjuk kat Facebook buat apa tu. Ini permainan syaitan belaka ni. Jadi kalau sudah mati, kita bersalah dengan dia, kita perbanyakkan sedekah untuk dia, banyak istighfar pada mak ayah kita. Mudah-mudahan bila kita jumpa di akhirat esok, ibu bapa kita akan memaafkan kesalahan kita, suami kita, isteri kita memaafkan kesalahan kita, sebab dia tengok aset dalam pahala banyak, dia kata, kau yang hantar, baiklah, kita maafkan. InsyaAllah. Saya kata insyaAllah. Allahu Akbar. Bagaimana yang afdal baca Quran terus bersambung hingga khatam atau berhenti untuk baca surah tertentu seperti surah Al-Mulk sudah sejadah malam? Kita kata surah tertentu itu dibaca pada waktu tertentu. Surah Al-Mulk dibaca malam sebelum tidur. Surah Al-Sajadah begitu juga. 3 kul dibaca waktu pagi, dibaca waktu petang, dibaca selepas solat, dibaca selepas waktu nak tidur. Ada tertentu. Tapi kita punya hizib. Hizib ni makna apa? Hizib ni amalan bacaan Quran. Yang kita baca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu kena ada. Satu hari, 1 juzuk. Sekurang-kurangnya. Tak mampu Ustaz. Setengah juzuk. Jangan tak ada. Sebab kita akan target, kita akan khatam Quran pada waktu tertentu. Ni ana dapat satu soalan, dia kata, saya bulan Ramadan baru ni Ustaz, oleh kerana saya ni nak khatam Quran banyak, saya tak baca lagi Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kita kata la. Zikir yang menjadi hizib yang rutin, Al-Kahfi pada hari Jumaat, surah Al-Mulk pada waktu malam belum tidur, teruskan. Tak boleh digugurkan. Sebab itu yang bersifat waktu. Baik. Soalan lagi, afdal ta'awuz ke semasa baca Al-Fatihah dalam solat atau hanya mandi dengan basmalah? La. Afdal kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila kita dalam solat, kita takbir Allahu Akbar.
Baca doa iftitah dulu. Jangan gopoh. Jangan belorak. Orang Kelantan kata. Iftitah. Selepas doa iftitah, barulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Kemudian baru kita baca bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Tamat Al-Fatihah waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya itu dia panggil ta'awuz, kita baca awal. Nah, baca awal. Soalan seterusnya, ibu semasa hayatnya sudah 2 tahun tak puasa kerana uzur tua, umur 88. Jadi kami bayar fidyah. Betul tu? Orang yang tak larat nak berpuasa, orang tua, orang yang sakit contohnya, kita boleh bayar fidyah. Setiap hari secupak, 700 gram. Yaumian, setiap hari. Bayar. Bila dia meninggal, puasanya kena qada atau hanya bayar fidyah saja. Kalau sudah dibayar waktu dia hidup-hidup tu lagi, dia sudah mati, tak perlu lagi bayar. Kenapa 2 kali pula? Tak perlu bayar 2 kali. Kita bayar sekali je lah, kan? Bayar sekali je. Tapi kalau tak bayar lagi, sepanjang hidup dia, ingat dia boleh sihat, rupanya dia sudah mati, kita kena bayar. Kena bayar fidyah. Tapi eloknya fidyah tu bayar selalulah. Contohnya dia tak puasa hari ni, esok kita bayar. Ataupun kita kumpul selepas Ramadan, 30 cupak dibayar sekaligus. Itu lebih baik. Kenapa nak tunggu-tunggu? Isu yang seterusnya, dalam solat gerhana 2 malam lepas, kan? Kita solat, kita gerhana. Timbul orang buat status. Ustaz-ustaz kita buat status. Kalau tak nampak bulan gerhana, jangan solat gerhana. Ramai orang confused. Oh, dia kata, Ustaz, mula-mula kami semangat dah ni nak solat gerhana ni. Semangat dia nak solat gerhana. Dengar video Abu Anas campaign, semangat. Tiba-tiba bila kena status ni, jam. Tak jadi solat. Sebab apa tak jadi solat? Sebab tak nampak. Kebetulan hujan di tempat dia. Dan di masjid saya ni juga, tak nampak. Sebab hujan. Boleh solat tak boleh solat? Maka jawabnya para jemaah sekalian, memanglah kalau di tempat itu tak nampak, negeri itu tak nampak gerhana, yang nampaknya di Amerika, yang nampak di Jepun, contohnya nampak di Antartika, sini tak nampak, tak boleh solat. Tetapi oleh kerana kita hari ini hidup di zaman internet, di zaman alat yang ada ini, kita nampak pukul 7 petang sebelum azan maghrib itu orang dah live dah. Di pusat cerak di sini, pusat cerak di Sabah, pusat kaji di Kuala Lumpur telah tunjuk bahawa gerhana sudah berlaku. Jadi walaupun hujan di tempat kita, dengan penuh keyakinan kita tengok live dengan mata kita sendiri, sudah nampak bahawa gerhana itu berlaku di negeri kita, di negara kita, yang matlaknya, tempat naiknya sama, maka tak ada jadi halangan untuk kita solat. Tuan-tuan kena ingat, kita ni banyak benda kita tak tengok pun, kan? Bila kita tengok anak bulan, oh, anak bulan Ramadan dah masuk, mari kita puasa esok, tak tengok pun. Anak bulan raya kita tak tengok, tapi kita yakin dengan perisytiharan yang telah dibuat oleh pemegang mohon raja-raja dan juga kajian ahli pala, kita kata Alhamdulillah, memadailah tu. Jangan buat confuse. Sebab itulah bila orang tanya saya pada malam tersebut, saya kata kita hidup zaman internet, bukan zaman dulu. Zaman dulu kalau kita di kampung kita tak nampak, kita nak ditanya siapa? Bukan yang ada live sana sini. Kita kena hidup di alam reality. Hidup di alam reality. Baik. Soalan seterusnya, kunut solat witir, bagaimana cara melakukannya? Sama dengan salat subuh, cuma bila waktu sesuai. Jadi di sini ada 3 pandangan ulama tentang solat witir ni. Ada yang dalam Fiqh Syafi'i, kunut solat witir ni bila kita setengah Ramadan, ya, malam 16 sampai 30 baru kita witir kunut. Ada setengah ulama mengatakan boleh je kita buat bila-bila masa. Setiap kali kita solat witir, kita baca kunut, boleh, tak jadi masalah. Setiap kali kita nak buat tiap malam pun tidak jadi masalah, sebab Nabi kita ajar kepada cucu dia tentang doa witir itu.
Dan tidak dihadkan bila. Bermakna bila kita solat witir boleh kita doa. Dalam kunut kita tu alhamdulillah ada keluasannya sini. Contohnya kita solat witir malam ni kita nak kunut, kunutlah. Malam besok kita tak mau kunut, tak payah kunut. Itu dia bukan macam witir kunut subuh. Khilaf ulama situ tentang sunat abad. Yang ni kita boleh doa sebagai doa. Doa dalam witir. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian. Salat sunat qabliyah asar. Salat sunat qabliyah asar. Ada setengah masjid bagi tempoh di antara asar waktu azan sekadar 6 minit. Azan 6 minit qamat asar. Jadi masa tak cukup. Bagaimana kita nak buat? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kita kena realiti lah dalam hidup kita ni, kan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, tanda tuan-tuan. Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Nabi berdoa, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Solat sunat belum asar berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kita ambil lah tempoh. AJK masjid jangan suka-suka letak pukul berapa nak letak, biar tempoh cukup. Orang nak solat sebelum asar 4 rakaat, biar cukup. Bagus betul. Kalau tak cukup macam nak buat? Kita buat 4 terus lah. Buat 4 rakaat terus, sempatlah insya-Allah. Sebab kalau kita buat 2 rakaat nanti orang dah qamat, kita tak boleh solat dah. Buat 4 rakaat terus. Hadis ini rawahu Abu Daud fi sunanihi, dan Syekh Ahmad Syakir dalam ta'liq dia kepada Musnad Ahmad mengatakan isnaduhu sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, eloklah kita apa? Kita kekalkan solat sunat itu supaya kita dapat rahmat, rahimallah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi rahmat. Cuma kena ingat, dia ni termasuk dalam solat sunat yang dianjurkan kita buat. Tapi dia tidak termasuk dalam solat sunat muakkad yang 12. Yang saya selalu kempen, projek mega mampu milik itu tak masuk. Tidak masuk di dalam bilangan 12. Tapi dia ada apa? Ada angka tersendiri. Rahimallahu mra'an. Allah Ta'ala bagi rahmat. Ada sahabat tanya tentang apa lagi soalan? Banyak juga soalan kita ni, kan? 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi sudah jawab tu. Timbul satu soalan lagi tentang surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 49 Allah Ta'ala sebut linuhyiya bihi baldatan maita. Kami turunkan ayat itu untuk menghidupkan bumi yang mati. Wa nusqiyahu mimma khalaqna, dan kami menyirami, beri minum kepada makhluk-makhluk kami, an'aman, hayawan, an'aman wa anasiya kathira, dan juga manusia yang ramai. Timbul soalan, dia tanya kenapa ayat ini disebut binatang dulu berbanding dengan manusia dalam menikmati rahmat hujan. Menarik juga ni. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Mula-mula Allah kata kami sirami air hujan ini kepada bumi. Kemudian hayawan. Kemudian manusia. Kenapa? Jawab dianya, manfaat itu utama kita beri pada bumi. Sebab bila bumi subur, hayawan boleh makan. Bila hayawan boleh makan, dagingnya sihat, subur, susunya banyak, manusia menumpang, kita ni hidup membesar dalam keadaan makan daripada sumber hayawan. Itu tertib, Masya Allah, tabarakallah. Allah SWT beri kepada kita ilmu tadabbur. Sebenarnya saya nak syarah dalam surah Al-Furqan, tapi benda sudah ditanya, kita jawab. Maknanya bumi, daripada bumi hayawan makan, daripada hayawan kita makan. Itu tertib. Al-Quran ini mukjizat tuan-tuan dan puan-puan, bukannya gitu saja. Baik, timbul lagi soalan.
Apakah hukum solat dengan baca Quran di hadapan ketika baca Quran selepas Al-Fatihah, baca surah? Kita kata eloknya, kalau solat fardu, usahlah dibanyak perkataan. Kita adalah surah yang kita hafal. Cukup. Kita hafal wadduha, baca wadduha. Kita hafal alam nasrah, baca alam nasrah. Kita hafal apa saja surah, kita bacalah surah yang kita ingat. Sebab apa? Sebab kita tak mahu banyak melilau sana sini. Tapi dalam solat sunat ada keterbukaannya. Kita buka Quran besar-besar ataupun pegang handphonenya boleh, tapi pegang handphone kan timbul fitnah pula. Nanti orang ambil gambar dia tengok solat ke baca WhatsApp. Macam-macam sekarang dia panggil zaman troll. Sekarang ni zaman orang tak ada adab, tak ada akhlak ni, suka duduk apa ni, kianak-kianak orangnya. Timbul lagi soalan tentang apa soalan ni? Banyak juga dia kata ni. Oh, bila tak dapat solat Jumaat dua kali dah. Kita bukan dua kali dah ni, PKP ni banyak kali dah kan. Adakah kali yang ketiga tu perlu kita usaha? Kita kena usahakan untuk dapat kota solat Jumaat, kena usahakan. Tapi masalahnya kita tak pergi masjid. Hari Jumaat yang nak pergi daftar, AJK masjid tengok pun tak semangat tengok muka kita. Muka ni jarang-jarang timbul. Muka ni jenis kapal selam. Kan? Tenggelamnya lama muncul jarang-jarang. Jadi masalah. Jadi masalah. Jadi kita kata siapa yang tak pergi solat Jumaat, sebagaimana yang telah kita jawab dalam siri yang lepas, Nabi sebut, dia kata man taraka thalatha juma'in tahawunan min ghairi uzrin. Siapa dia tinggal solat Jumaat 3 kali tahawunan, bermain-main tanpa uzur, taba'allahu ala qalbihi, ketika itu bawa Allah Ta'ala cop atas hati dia. Tapi kalau kita tinggal 3 kali, 10 kali dengan sebab uzuran seperti yang ada hari ini, insya-Allah dia tidak termasuk dalam perkara yang disebut itu, insya-Allah. Masalah nak pergi haji furada, bayar 65,000. Saya kata musim ni sukar. Ni kerajaan nak buat lockdown. Macam mana nak pergi haji? Jadi hati-hati tuan-tuan, banyak juga perangkap-perangkap haji ni pun, ejen-ejen yang telus-telus lah, yang menipu peramai juga. Banyak orang yang sudah saya dapat maklumat, ana pun terlibat juga dengan membantu jemaah haji. Banyak yang kita dapat maklumat bahawa banyak penipuan yang berlaku. Na'udzubillah. Ada pula orang kata dalam doa ni, doa apa? Doa, ya Allah satukan hati dua mempelai ni seperti Yusuf dengan Zulaikha. Jadi para jemaah sekalian, masalah Yusuf dengan Zulaikha ni tidak ada riwayat yang jelas lah. Ada khilaf ulama dalam masalah itu. Sebab tu kita tak usahlah doa dengan perkara yang tidak begitu kuat. Kalau kata satukanlah hati dua mempelai ini seperti Adam dengan Hawa, jelas. Seperti Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah, dengan Nabi dengan Aisyah, jelas. Jangan duk carilah benda-benda yang ada khilaf ulama tu, susah kita. Saya ingin mencadangkan, menarik juga dia ni. Sebab seluruh negara sudah PKP, akan lockdown, kita buka ruang soal jawab sepanjang tempoh PKP. Wallahu alam, tengok keadaan lah. Dan kalau saya rasa kuat, elok juga. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada siri ini. InsyaAllah kalau ada soalan, kita akan tambah lagi dalam besok dalam siri soal jawab. Sekian, subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.